Bismillahirrahmanirrahim. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun di dalam gua. Kisah Ashabul Kahfi merupakan suatu kisah benar mengenai 7 orang pemuda yang tertidur di dalam sebuah gua. Di dalam Al-Quran dari ayat 9 hingga 26 surah Al-Kahfi diceritakan kisah beberapa orang pemuda beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama 309 tahun. Jika difikirkan secara logik akal, maka kisah dan cerita tentang Ashabul Kahfi termasuk suatu kejadian pelik, luar biasa dan menakjubkan. Tiada manusia yang dapat menjelaskan bagaimana ada orang yang boleh tidur sehingga ratusan tahun tanpa makan dan minum. Namun, bagi orang yang beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa taala bahawa tiada apa yang mustahil jika Allah Subhanahu wa taala mengkehendakinya sedemikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, "Adakah kamu menyangka, yakni wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi, yakni penghuni gua, dan Ar-Raqim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan." Surah Al-Kahfi ayat 9. Di manakah terletaknya gua Ashabul Kahfi? Telah menjadi perdebatan daripada zaman berzaman mengenai gua dan tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Banyak tempat mendakwa di mana berlakunya kisah ini seperti di gua di Jabal Qasiyun, Syria, dan gua di Ephesus, Tarsus, Turki. Namun gua Ashabul Kahfi yang terletak di Abu Alanda, kira-kira 7 km dari pusat bandar Amman, Jordan, merupakan lokasi sejarah yang lebih menepati ciri-ciri yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kawasan ini suatu ketika dahulu dikenali sebagai Ar-Raqim kerana terdapat kesan tapak arkeologi yang bernama Khairbet Ar-Raqim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Raqim juga disebut di dalam Al-Quran dan ahli tafsir menafsirkan Ar-Raqim sebagai nama anjing dan ada menyatakan sebagai batu bersurat. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk dan menyatakan dengan jelas di mana tempat sebenar mereka bersembunyi. Sebab utamanya adalah kerana ia tidak memberi manfaat bagi umat Islam kerana Allah Subhanahu wa taala hanya mahu hambanya mengambil iktibar daripada kisah perjuangan 7 pemuda yang mempertahankan akidah mereka. Namun begitu, berdasarkan pada ayat 17 surah Al-Kahfi, dapat kita ketahui kedudukan sebenar pintu gua yang menjadi tempat persembunyian ke-7 pemuda tersebut berada di sebelah utara. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong ke kanan dari gua mereka, dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada di dalam tempat yang luas dalam gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai kebahagiaan, dan sesiapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan, yakni jalan yang benar kepadanya." Surah Al-Kahfi ayat 17. Kisah pembuktian. Ashabul Kahfi bukanlah kisah epik jenaka, dongeng atau suatu cerita rekaan manusia. Sejarah kejadian tersebut sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan kegelisahan Nabi Muhammad SAW, iaitu semasa ditanya oleh beberapa orang Yahudi untuk membuktikannya bahawa baginda memang seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, tolong ceritakan kepada kami tentang kisah 7 pemuda yang rela mengasingkan diri untuk mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sanggup menceritakan dengan benar, maka kami akan mengikuti ajaranmu dan menjadi sebahagian daripada orang Islam." Lalu Nabi Muhammad SAW memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan selepas 15 hari kemudian, baginda mendapat wahyu tentang penjelasan kisah Ashabul Kahfi atau cerita mengenai 7 pemuda yang ditanyakan oleh orang Yahudi tersebut.
Penjelasan mengenai kisah Ashabul Kahfi ini terdapat pada surah Kahfi mulai ayat 9 hingga 26 di dalam kitab suci Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi. Sebagaimana yang telah dikisahkan turun-temurun, pada asalnya penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadat mengesakannya. Namun keadaan berubah setelah kedatangan seorang raja yang bernama Dicyanus atau Decius. Raja kufur dari Rom ini memerintah secara kejam dan kuku besi. Sesiapa yang menentang keinginan raja, maka samalah seperti ingin mengakhiri hidupnya lebih awal. Dia memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala serta bertukar kepada agama kufur dan menyembah batu berhala yang dianutinya. Rakyat yang takut dengan ancaman dan sesaan raja tersebut terpaksa akur dengan arahan yang zalim itu. Dalam pada itu terdapat sekumpulan pemuda beriman enggan tunduk dengan tekanan Raja Dicyanus yang kafir. Di tengah-tengah kekufuran raja, bangsa dan kaum mereka, kesemua 7 pemuda tersebut secara sembunyi-sembunyi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh mempertahankan akidah mereka walaupun menyedari nyawa dan diri mereka mungkin terancam dengan berbuat demikian. Pengesahan keberimanan pemuda-pemuda ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang bermaksud, "Kami ceritakan kepadamu, yakni wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka hidayah petunjuk." Surah Al-Kahfi ayat 13. Kepercayaan dan keyakinan 7 pemuda ini terus bertahan sehingga kemudiannya sampai ke pengetahuan raja dan akhirnya mereka dipanggil menghadap Raja Dicyanus. Di hadapan raja yang zalim itu, mereka dengan penuh berani dan bersemangat peta berhujah mempertahankan iman dan prinsip akidah yang mereka yakini. Pemuda-pemuda tersebut mengakui bahawa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah dan diminta pertolongan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Esa, yang Maha menguasai alam beserta isinya, yang kekal abadi dan tidak akan ada sebarang kekurangan. Dialah tempat kita untuk meminta pertolongan dalam susah atau senang, suka maupun duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menceritakan peristiwa mereka berhujah. Dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri yakni di hadapan raja. Lalu mereka berkata yakni membentangkan dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yakni yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain Dia. Sesungguhnya jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadi selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang, yakni tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Surah Al-Kahfi ayat 14 hingga 15. Raja Decius dan pengikut-pengikutnya terkejut dan gagal menjawabnya. Walaupun tidak mampu membalas hujah-hujah yang mantap dari pemuda-pemuda beriman tersebut, raja yang kufur dan zalim itu tetap berkeras mahu mereka murtad daripada agama mereka. Raja Dicyanus menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk mengancam dan memaksa para pemuda meninggalkan agama mereka. Jika di dalam tempoh 2 hari para pemuda tersebut gagal membuat demikian dan tidak mahu mengubah keyakinan mereka dengan segera, maka mereka akan dimurtadkan secara paksa atau akan dijatuhi hukuman mati. Ramai mufassirin, yakni ahli tafsir generasi salaf dan khalaf, iaitu generasi awal Islam dan generasi yang terkemudiannya, yang menyebutkan para pemuda tersebut terdiri daripada anak-anak Raja Rom dan orang-orang terhormat mereka yang bersatu kerana iman. Mereka tidak takut dengan ancaman itu dan telah bertekad untuk saling bantu-membantu dan mempertahankan keimanan mereka hingga ketitisan darah yang terakhir. Bagi mereka lebih baik mati menggenggam iman daripada mengikut jejak raja yang menyekutukan Allah. Oleh kerana sayangkan akidah dan agama mereka, pemuda-pemuda bermesyuarat sesama sendiri untuk mencari keputusan yang muktamad. Kumpulan pemuda itu akhirnya membuat kesepakatan untuk bersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan maksudnya, "Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala,
Maka pergilah kamu berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberi bantuan yang berguna. Surah Al-Kahfi ayat 16. Akhirnya mereka memutuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat tersorok di kawasan pedalaman. Berangkatlah mereka bertujuh ke kawasan perbunungan bernama Nikhayus. Di situ terdapat sebuah gua untuk dijadikan tempat bersembunyi, dan di pintu gua itulah mereka berdoa sebelum memasukinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 10 surah Al-Kahfi, "Ingatkanlah peristiwa ketika sekumpulan pemuda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Surah Al-Kahfi ayat 10. Menurut para ulama Ashabul Kahfi, yakni penghuni gua yang dimaksudkan dalam ayat di atas, terdiri daripada 7 orang pemuda yang bernama Tamliha, Maksalmina, Martunus, Nainunus, Saryunus, Zunuwanus, Falyastatuyunus. Dan semasa perjalanan ke gua itu, ketujuh-tujuh mereka telah ditemani oleh seekor anjing bernama Khidmir. Diriwayatkan juga bahawa Khidmir adalah anjing milik Tamliqa, iaitu salah seorang daripada 7 orang pemuda tersebut. Anjing itu turut bersama-sama dengan mereka berlindung dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Oleh kerana keletihan, ketujuh pemuda ini tertidur sementara si anjing berada di sekitar pintu gua. Keesokan harinya, raja memerintahkan agar segera membawa para pemuda untuk dihukum mati. Tetapi arahan raja kejam ini menemui kegagalan kerana para pemuda telah menghilangkan diri dan sukar ditemui. Seluruh rakyat dikerahkan untuk mencari para pemuda yang dianggap menderhaka itu. Pencarian pun bermula. Mereka diburu oleh para pembantu setia di raja. Mereka bukan sahaja diburu oleh tentera Rom, bahkan turut diberi tekanan oleh penduduk tempatan yang berpegang kuat terhadap agama nenek moyang mereka. Sesiapa dari kalangan mereka yang mampu mencari dan membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapan, raja telah berjanji untuk memberikan hadiah dan kenaikan pangkat. Ada sekumpulan pencari dan pegawai kerajaan yang akhirnya menemui sebuah gua di kawasan pedalaman. Tetapi oleh kerana gua itu dianggap sangat menggerunkan, mereka takut untuk memasukinya. Firman Allah lagi, "Dan anjing mereka menghulurkan 2 kaki depannya dekat pintu gua. Dan jika kamu melihat mereka, tentulah kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi rasa gerun, takut kepada mereka." Surah Al-Kahfi ayat 18. Demi menyenangkan hati raja, para pegawai kerajaan melaporkan bahawa mereka telah menyusuri semua tempat di negeri tersebut dan telah menutup sebuah gua dengan tujuan sekiranya para pemuda tersebut berada di dalam, maka mereka tidak akan boleh keluar dan akan mati kelaparan. Itulah batas logik manusia yang mempunyai kuasa dan merasa paling hebat berbanding dengan yang lain. Padahal kita semua mengetahui bahawa terdapat satu kekuatan yang tidak mungkin ditakluki oleh kuasa akal dan fikiran manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan membiarkan orang-orang membuat kerosakan dan penderitaan kepada hamba-hamba yang dikasihinya. Jasad terpelihara. Sementara itu di dalam gua, kesemua 7 pemuda tersebut diberi ketenangan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nyenyaknya di dalam gua tersebut untuk sekian lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam gua, "Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun lamanya." Surah Al-Kahfi ayat 11. Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan bukti-bukti kekuasaannya kepada hamba-hambanya melalui peristiwa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan pemuda-pemuda ini tidur dalam jangka masa yang sangat lama, iaitu selama 309 tahun. 300 tahun dengan kiraan Alkitab tahun Masihi dan tambah 9 tahun lagi dengan kiraan tahun Hijrah.